Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Farizal Jom Belajar. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, sila baca description di bawah. Sila isi link kehadiran untuk membuktikan bahawa kamu telah melihat video saya. Ketiga, sediakan alat tulis dan buku tulis. Keempat, bila habis melihat video saya ini, sila klik link latihan. Mata pelajaran Matematik tahun 4. Bidang pembelajaran Nombor dan operasi. Tajuk 1.0 Nombor bulat dan operasi asas. Standard kandungan 1.2 Nombor genap dan nombor ganjil. Di akhir PDP, murid akan belajar 1.2.1 mencirikan nombor genap dan nombor ganjil. 1.3.1 mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Satu titik 2.1 mencirikan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, di sini saya dah ambil petikan daripada buku teks. Muka surat 9 tengok muka surat 9. Okey, ini suasana di KLIA. Okey, bila kamu sampai di KLIA ataupun yang pernah sampai KLIA, kamu akan tengok pintu gate untuk pergi ke destinasi. Jadi setiap kapal terbang ni akan parking di ikut platform masing-masing. Tapi kalau kita sebagai passenger ataupun penumpang kapal terbang ni, dia akan bagi tiket ataupun boarding pass kita ni mengikut gate pintu. Dan susunan pintu ni bila kita sampai dia akan asing yang nombor ganjil dengan nombor genap. Sebab tu kalau kita tengok dialog di dalam ni, budak ni bertanya, ayah, mengapa susunan nombor itu bukan dalam urutan satu-satu? Nombor itu disusun dalam nombor ganjil dan nombor genap. Budak ni berfikir, semua nombor genap ada dalam sifir 2. Okey, kalau kita tengok nombor ganjil ni, ni yang bawah ni, dia bermula daripada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19. Perasan tak? Di rumah sah semuanya nombornya sama apabila dia berulang. 1, 3, 5, 7, 9. Lepas tu masuk dia 11, dia ulang balik. Di rumah sah 1, 3, 5, 7, 9. Dia akan berulang-ulang-ulang. Mana kalau senarai nombor yang paling mudah kita nak faham untuk nombor ganjil, mesti di rumah sah dia 1, 3, 5, 7, 9. Okay, kita tengok nak nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Di sini pun berulang juga. Kalau kamu perasan, cuba tengok di rumah saya, bermula 2, 4, 6, 8, 10. Maknanya sifar. Lepas tu dia ulang balik. 2, 4, 14, ni 4, ni 6, ni 8, ni sifar. Dia berulang-ulang balik. Jadi nombor-nombor yang berulang yang genap adalah 2, 4, 6, 8 dan sifar. Itu adalah nombor genap. Okey? Boleh faham? Okey, sama juga. Ni saya ambil petikan gambar daripada buku teks muka surat 9, nombor 2. Yang manakah nombor genap atau ganjil, 13 atau 18? Okey, tengok dialog yang budak perempuan ni. Bahagikan 13 dengan 2. Ada baki bermakna 13 ialah ganjil, nombor ganjil.
Maknanya untuk mengetahui sama adakah nombor ini nombor genap atau nombor ganjil, kita kena bagi. Tetapi jika kita bahagi itu ada berbaki, contohnya 13 bahagi dengan 2. Jadi berapa darab 2 dapat 13? Kalau kita tengok CP2 memang tak ada jawapannya 13. Jadi yang paling hampir adalah 6. 6 darab 2 dapat 12. Mungkin ada tanya cikgu, kenapa kita tak ambil 7? 7 darab 2 dapat 14. Kalau 14 tu, nilai 14 tu lebih besar daripada 13. Walaupun dia hampir, tapi nilai yang kita pilih tu lebih besar daripada 13. Tak boleh kita ambil yang paling hampir dan nilai dia mesti kurang daripada nilai yang kita nak. Jadi sebab tu kita ambil nombor 6 darab 2. Kita tak boleh ambil 7 darab 2. 6 darab 2 dapat 12. 13 tolak 12 dapat baki 1. Jadi automatik jika ada baki, nombor itu adalah nombor ganjil. Kita tengok pula bahagian yang dialog bagi budak lelaki ni. Bahagi 18 dengan 2 juga. Tiada baki bermakna 18 ialah nombor genap. Maksudnya nak tahu juga sama ada nombor genap atau nombor ganjil, kena bahagi dengan 2 juga. Kalau kita bahagi tak ada baki, maknanya nombor tu adalah nombor genap. Sebagai contohnya ambil 18 bahagi 2. Kenapa bagi 2? Sebab itulah yang paling mudah untuk kamu kena pasti. Kita tak boleh bahagi dengan 3, 4, 5. Tak boleh. Mesti dengan 2. Jadi berapa darab 2 dapat 18? Ada tak? Ada. 9 darab 2, 18. Jadi 18 tolak 18, kosong atau bersifar. Tiada baki. Jadi automatik bila kita bagi tak ada baki, nombor tu adalah nombor genap. Okey, boleh faham? Okey, sila nyatakan nombor di bawah adalah nombor genap atau nombor ganjil. Okey, tengok contoh saya bagi 1074. Adakah nombor ni genap nombor ganjil? Okey, macam mana kaedah dia? Okey, kita bahagi dengan 2. Jadi 1074 bahagi 2. Okey, jadi nombor ni kita kena tukar. Ayat matematik ni kena tukar dalam bentuk lazim bahagi. Kalau saya akan selang 3 kotak lah. Okey, sama dengan 1074 bahagi 2. Okey, macam mana kita nak selesai? Ni saya tunjuk. Mesti ni dalam fikiran kamu. Cuba tanya. Yang ni berapa darab 2? 1 ada tak? Tak ada. Kita tak boleh ambil digit 1 ni. Jadi sebab 1 ni dia lebih, nilai dia lebih kurang daripada 2. Tak boleh. Kalau dia lebih tak ada masalah, kita boleh bahagi. Jadi automatik kita pilih 2 digit. Jadi kita boleh cuba tanya pada diri sendiri. Berapa darab 2 sama dengan 10? Ada ke tak? Ada ke tidak? Ada. Jawapan dia 5 darab 2, 10. Jadi kita tulis 5 darab 2, jawapan dia 10. Okey, lepas tu buat operasi tolak. Dan jangan lupa garis putih. Okey. Sifar tolak sifar, habis. 1 tolak 1, habis. Bila habis, nombor 7 ni kita turunkan ke bawah. Okey. Okey, jadi kita tanya balik pada diri kita. Berapa darab 2 sama dengan 7 ni? Nombor yang kita tak tahu ni, berapa darab 2 sama dengan 7? Berapa? Ada tak? Tak ada. Dalam CP2 kita tak ada jawapannya 7. Jadi kita pilih paling hampir. Paling hampir berapa? 3 darab 2 sama dengan 6. Kita tak boleh ambil 4 darab 2 sama dengan 8. Sebab 8 tu nilai dia lebih besar daripada 7. 6 ni paling hampir sebab dia kurang dengan 7. Jadi sebab tu kita tulis
3 darab 2 sama dengan 6. Nampak tak beza dekat sini? 7 ni, nombor 7 yang dekat sini mana datang? Daripada nombor atas ni. Kita turunkan di bawah. Nombor 6 ni mana datang? Adalah hasil darab daripada 3 darab 2. Jadi kita tolak. Jangan lupa garis. Jadi 7 tolak 6 bagi 1. Turunkan nombor 4 ni pula. Okey, sekarang cuba tanya diri kamu. Berapa darab 2 sama dengan 14? Ni 14, nombor 14 ni kita nak cari. Ada tak? Ada. Jadi jawapannya adalah 7 darab 2 sama dengan 14. Jadi 7 darab 2 sama dengan 14. Itu tolak. Garis. 4 tolak 4 habis. 1 tolak 1 habis. Ada baki tak? Tak ada. Kalau tak ada baki, nombor ni adalah nombor genap ke ganjil? Genap. Tak ada baki. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, 3787. Ni nombor genap ke nombor ganjil? Sama juga, kita kena bahagi dengan 2. 3787 bahagi dengan 2. Selang 3 kotak. Sama dengan 3787 bahagi dengan 2. Sama juga macam tadi, kita kena fikirkan. Okey, berapa darab 2 sama dengan 3? Boleh tak? Tadi tak boleh kan? Ni kenapa boleh? Sebab 3 ni lebih besar daripada nilai 2. Jadi bila lebih besar, kita boleh bahagikan untuk 1 digit. Tak perlu ambil 2 digit lagi. Kecuali nilai dekat sini kurang daripada 2. Okey. Jadi berapa darab 2? Cuba tanya, berapa darab 2 sama dengan 3? Ada tak? Tak ada. Jadi paling hampir ialah 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi kita tulis 1 darab 2 sama dengan 2. Jangan lupa tolak dan garis. Simbol tolak dan garis. 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi 17 tu kita turunkan. Okey, sekarang kita fikir pula berapa nombor kat sini. Darab 2 sama dengan 17. Ni. Ada ke tak? Tak ada. Jadi paling hampir apa? 8 darab 2 sama dengan 16. Jadi kita kena tulis 8 darab 2 sama dengan 16. Kita tolak dan garis. 7 tolak 6 1 tolak 1 habis. Dan kita turunkan nombor 8. Jadi berapa darab 2 sama dengan 18? Ada ke tak? Ada. Okey. 9 darab 2 sama dengan 18. Jadi kita tulis 9 darab 2 dapat jawapan 18. Tolak garis. 8 tolak 8 habis. 1 tolak 1 habis. Jadi kita turunkan 7. Okey, sekarang kita tanya pula berapa darab 2 sama dengan 7? Ada ke tak? Tak ada. Paling hampir adalah 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi kita tulis 3 darab 2 sama dengan 6. Tolak garis. 7 tolak 6 sama dengan 1. Baki. Okey, kalau ada baki, nombor 3787 ni nombor genap, nombor ganjil. Mestilah nombor ganjil.
Okey, boleh faham? Okey, yang ni tip. Ni pun dalam muka surat 9 ni. Kamu tengok Jadi tip dia untuk memudahkan kamu lebih faham, nombor ganjil berakhir dengan 13579. Nombor genap berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan 8. Kalau berakhir 13579 itu adalah nombor ganjil. Kalau nombor berakhir dengan di rumah sah tu 0, 2, 4, 6, 8 iaitu adalah nombor genap. Ni tolong ingat tip ni sampai mati Ni muka surat dalam buku teks muka surat 9. Okey, 1.3.1 mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Dekat sini ada pelbagai nombor. Yang kita tak tahu, ada bercampur lah, ada nombor genap, nombor ganjil. Jadi kita nak kelas. Bila nak kelas, kamu kena buat satu kumpulan nombor genap, satu kumpulan nombor ganjil. Okey, kita mulakan nombor yang paling atas, awan yang merah ni. Okey, 2096. Rumah sah, nombor genap ke nombor ganjil? Ni duduk kumpulan nombor genap. Jadi kita pindahkan. 2096 ni di kumpulan genap. Okey, kita tengok pula nombor ni 59,032. 2 ni nombor genap ke nombor ganjil? Nombor genap juga. Jadi kita pindahkan. Okey, lepas tu kita tengok pula 9,753. Nombor genap ke nombor ganjil? Nombor 3 tu. Ini adalah nombor ganjil. Jadi kita pindah ke kumpulan nombor ganjil. Kita tengok pula 6,390. Belakang dia sifar. Sifar ni nombor genap ke nombor ganjil? Nombor genap. Jadi pindah kumpulan genap. 4,971. Satu ni genap ke ganjil? Ganjil. Jadi kita pindah ke kumpulan nombor ganjil. 3,679. Nombor genap ke nombor ganjil? Nombor ganjil. Sebab sah dia nombor 9. Jadi pindah ke kumpulan nombor ganjil. Okey, 47,080. Minta maaf. 4,784. Nombor 4. Genap ke ganjil? Sah dia duk genap Jadi pindah di kumpulan genap. Jadi 7,385. 5 ni genap ke ganjil? Ganjil. Jadi pindah ke kumpulan nombor ganjil. Jadi itulah cara mengelaskan. Kita kelas, kita pindah. Mungkin cara ni untuk mengelas. Mungkin ada cara lain. Suaikan. Okey, boleh faham
Okey, ini uji diri. Uji diri ni pun ada dalam buku tab, muka surat 10. Jadi sediakan buku tulis, alat tulis untuk kamu buat. Okey. 1. Nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. 2. Senaraikan semua nombor genap daripada 2001 hingga 2012. 3. Kelaskan nombor-nombor yang berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Jadi, ini latihan yang kamu perlu buat dalam buku teks. Buat dalam buku tulis. Garis tepi dekat kotak-kotak tu tulis hari, tulis tarikh. Tulis hari yang kamu buat. Okey? Saya bagi tempoh 10 minit untuk kamu selesaikan ketiga-tiga soalan ini. Dah bersedia? Kalau dah bersedia, kita bermula 10 minit bermula daripada sekarang.
Okey, masa pun dah tamat. Jom kita semak jawapan kamu. Okey. Okey, nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531. Okey, di sini saya ada buat satu garis nombor macam dalam pembaris kamu tu. Dia ada sengatan-sengatan. Okey, jadi sengatan yang mula saya akan mula dengan 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531. Okey, dia suruh nyatakan. Kalau nyatakan ni, kalau kita dalam kelas ni mungkin saya tanya, kamu jawab. Tapi bila keadaan situasi PKP ni tak boleh lah saya nak tanya, sebab tak semua orang yang dapat buat Google Meet semua orang ada. Jadi kamu kena nyata dalam bentuk penulisan lah. Okey, jadi nombor ganjil. Kalau nombor ganjil tu kamu kena ingat 13579. Jadi di mana-mana rumah sah bermula, di rumah sah ada nombor 1, ada nombor 3, ada nombor 5, ada nombor 7, ada nombor 9, itu nombor ganjil. Jadi kita tengok rumah sah. Okey, ni genap ganjil. Ini nombor genap. Jadi yang nombor ganjil dia 521, 522, 23, 525, 527, 529 dan 531. Ini kamu sebut. Tapi kalau kamu nak kena tulis, kamu tak perlulah tulis semua nombor. Nombor ganjil saja kamu perlu tulis. Okey, yang macam saya tunjuk tadilah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, senaraikan semua nombor genap dari 2001 hingga 2012. Sama macam cara tadi, kita senaraikan. Kita nak senaraikan nombor genap saja. Tapi cara saya nak terangkan kamu supaya kamu lebih mudah dan faham. Okey, kita tulis 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Jadi mana nombor genap? Nombor genap mesti kamu ingat. Bermula dengan di rumah sah tu ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Itu adalah nombor genap. Okey, tengok. Okey, bermula dengan 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 dan 2012. Jadi bila kata soalan menyenaraikan, kamu padamlah nombor yang ganjil. 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011. Ini adalah nombor ganjil. Yang tinggal ni saja adalah nombor genap. Okey, boleh faham? Okey, tengok soalan nombor 3. Kelaskan nombor-nombor yang berikut kepada nombor genap dan nombor ganjil. Kita ada 50,204, 16,783, 76,000. Lepas tu kita ada 84,316. Lepas tu kita ada 64,271. Lepas tu kita ada 90,909. Jadi dia nak kita kelaskan. Jadi kita kena buat grup lah. Satu grup genap, satu grup ganjil. Ni nombor genap, ini nombor ganjil. Jadi kita kena tuliskan nombor genap dekat sini, nombor ganjil dekat sini. Jadi saya akan kena pindah lah. Okey, kita tengok 50,204 ni genap ke ganjil? Tengok rumah sah 4. 4 adalah nombor genap. Jadi kita pindahkan 50,204 ke dalam kumpulan nombor genap.
Okey, kita tengok pula 16,783. Rumah sah dia 3. Nombor genap ke ganjil? Ganjil. Jadi 16,783 kita pindah ke nombor ganjil. 76,000. Rumah sah dia sifar. Genap ganjil? Ni genap. Jadi pindah ke kumpulan nombor genap. Okey, 84,316. Sah dia 6 pun nombor genap. Pindahkan ke kumpulan genap. Okey, 64,271. Rumah sah dia 1. Ni nombor genap ganjil? Ganjil. Jadi pindahkan ke kumpulan nombor ganjil. 90,909. Di rumah sah nombor 9. Jadi nombor genap ganjil? Ganjil juga. Jadi pindahkan ke kumpulan nombor ganjil. Okey, boleh faham? Kepada yang betul raih, kepada yang salah buat pembetulan. Dah habis. Terima kasih. Jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng. Assalamualaikum. Bye.